Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Syama'il pada hadis yang ke-17 muka surat 61. Hadis 17 muka surat 61. Perbincangan masih lagi berkait dengan cop kenabian, khatmun nubuwah. Cop kenabian. Wa bi qala hadatsana Sa'id bin Ya'qub al-Talqani qala hadatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Jabir bin Samurah. Kata beliau, aku melihat kena ubahlah cincin tu, saya sebut dah sebenarnya terjemah cincin tu tak, itulah terjemah cop kenabian. Tanda kenabian boleh. Dia bulat. Dia sebut cop tu sebab dia biasa cop ni kan dia bulat, dia seperti cop itu. Cincin ni pun boleh juga, cuma tak sesuai di sini. Kalau kita tak tahu tak tahu tu, kita cincin lagu mana pula dak mana cop kenabian itu yang terletak atau yang berada di antara kedua bahu, kedua pundak, mana antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya ghuddat merah. Ghuddat tu makna menonjol lah. Menonjol, bentuknya menonjol, warna merah yang menonjol seperti telur burung merpati. Menonjol ni maksudnya kalau dia timbul, duduk tengah bawah kulit dia timbul. Kalau kita rasa tu memang terai rasa dia. Jelas itu maksud dia. Baik, jadi perkataan yang disebut di sini, kata Jabir bin Samurah ni, dia kata aku melihat cop itu. Aku melihat, maksudnya cop kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kedua pundak Rasulullah. Sebenarnya penjelasan ini, apa yang disebut oleh Jabir ini, hak dia nak ayatnya kedudukan. Hak dia nak sebutnya kedudukan. Cop tu mana? Ayatnya posisi. Mana dia posisinya atas belakang. Jadi dia duduk di belakang Nabi tu, memang dekat sungguhlah masa tu. Antara dia dengan tanda bulat tu yang dikatakan cop khatmun nubuwah itu. Dekat ayat dia duduk terdekat tu, sehingga dia boleh nampak. Jadi maknanya dia sebut nampak tu kerana ayat dekat. Tu ayat dekat. Bukanlah ayatnya posisi dia secara tepat. Maksudnya begini, sebabnya kita bincang dah sebelum ni, hak kata duduk atas pundak tu, dia tak sama hadis. Ada kata atas belikat. Setengah ulama kata dia geruk. Dia tidak tetap situ, tapi atas belakang. Tak ada riwayat kata pergi ke depan, ada di perut ke, tak ada hadis. Hak adanya atas belakang. Setengah tu kata alik atas. Bila kata alik atas kat pundak lah. Setengah kata duduk di belikat. Ghuddak ni adalah kelenjar di tubuh yang menonjol. Sebab tanda kata dia timbul lah. Ghuddak ni timbul antara kulit dan daging. Dan jika digesek dengan tangan, dia akan gerak. Memang dia gerak pun dalam setengah riwayat sebut. Warna merah disebut sini. Betul ke merahnya? Maksudnya adalah warnanya merah. Setengah dalam kitab tu dia kata tidak merah, cuma warna dia tu agak gelap sedikit, jadi nampak terang muka tubuh Nabi putih.
Disebut gitu. Ada setengah kata ni perang. Ada setengah kata nampak beza tu kerana kesan bulu halus yang terletak di atas cop itu. Macam-macam lah. Tapi waktu tu ulama kata betul semuanya. Betul semuanya. Sedangkan yang disebutkan di dalam beberapa riwayat lainnya yang menyatakan bahawa cop kenabian itu adalah seperti tompel. Tompel ni maknanya tompel sini. Kalau anak pun tak tahu bahasa itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, syamah tu. Syamah ni tahi lalat. Syamah ni tahi lalat. Tu asal dia. Jadi anak pun tak sempat nak tengok tompel. Sebab kalau tengok dalam internet tu dia ada buat tahi ikut translate tu kan. Tahi lalat ada. Tompel ni anak pun tak tahu. Tengok Arab tu syamah. Syamah tu tahi lalat lah. Warna hitam atau tahi lalat hijau atau yang lainnya. Maka semuanya itu kenyataan-kenyataan sebut gini, tak ada sah pun hadis sahih sebut gini. Tak ada sah pun hadis sahih yang sebut seperti ni. Ni. Memanglah betul dia lebih kurang, tapi sebut dengan tahi lalat, patu warna hijau. Tu kalau nak berdasar pada hadis tak ada. Hak sebut gitu. Bahkan yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih bahawa warnanya adalah warna kulit. Cuma warna kulit tu dia ada sedikit beza. Jadi teranglah nampak tu. Hanya sahaja itu adalah bahagian kulit yang menonjol. Kira-kira seukuran sama dengan telur burung. Telur burung patiak ni memang jelas dalam hadis. Lepas tu bulat tu setahu mana setengah ulama kata tidaklah bulat sangat. Tidak bulat getek lah kata. 10 wig 50% tu. Tu kan bulat. Ni sepot telur ni mana ada sedikit bujur lah. Cuba tengok nota kaki 48 tu. Ni kita dia sebenarnya kita lagu ni bagus kita baca sebab dia ada takhrij. Cuba tengok. Dalam sanad ni hadis 17 riwayat Tirmizi ni. Dalam sanad ni terdapat Ayyub bin Jabir bin Sayyar. Mana Ayyub bin Jabir tu? Ni tok guru kepada Simak. Tok guru pada Simak. Apa ni? Bukan apa ni? Anak murid Simak tu. Jabir, Ayyub bin Jabir bercerita kepada kami dari Simak, anak murid Simak ni. Sebabnya anak sebut tu mungkin selepas ni dia nak ayat perbezaan sedikit. Hak ni kalau atas perawi yang bernama Ayyub bin Jabir bin Sayyar ini, hak ni dhaif. Baik. Dia lemah maka jadi dhaif lah. Tapi Imam Muslim meriwayat hadis ni juga, lagu ni juga. Dalam kitab sahih dia boleh tengok 2, 3, 4. Kalau tarik dalam internet hadis Muslim nombor 2, 3, 4 dia tubik selalu lah. Mudah lah ni. Mudah benar. Bukan melalui Ayyub bin Jabir tetapi melalui Abdullah dari Israel. Nama Israel. Bukan Zionis, Israel. Israel ni dulu ni Abdullah lah. Israel. Israel ni nama Nabi dulu. Israel. Nabi Yaqub lah. Tapi lah ni jahat habis reng. Bukan isu nama dia lah ni, isu perangai. Cumanya dalam Muslim riwayat daripada Abdullah dari Israel dari Simak. Kalau hak ni hak Ayyub ni tu daripada Simak. Mana tempat Ayyub tu duduk Abdullah lah. Apa ni? Israel apa ni? Cuba tengok balik. Sa'id, cuba tengok 17 hari atas tu. Sa'id bin Ya'qub At-Talqani. Payah. Takut baca Salqani, Talqani. Ni guru Imam Tirmizi. Sa'id bin Ya'qub At-Talqani mencerita kepada kami. Kami itu maksudnya Imam Tirmizi dan orang panggil rakyat-rakyat sepengajian dia lah. Dia kata Ayyub. Jadi Abdullah, jadi Imam Muslim ambil daripada Abdullah. Abdullah daripada Israel. Israel baru Simak. Ni dah. Hak ni Imam Tirmizi ambil daripada Sa'id. Kemudian Sa'id ni ambil daripada Ayyub. Ayyub ni ambil daripada Simak. Hak ni dhaif. Dhaif tu sanad dia. Bila sanad bermasalah, maka hadis jadi. Tapi hadis ni oleh kerana dalam Muslim ada, hak dalam Muslim ni perawi dia, sanad dia apa ni sahih. Maka jadi sahih lah hadis ni. Cumanya bezalah sikit dia buat sini, dia pun buat sini. Ra'aitu khataman fi zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu baydatu hamam. Aku melihat cap kenabian yang berada di antara kedua pundak. Tu terjemah tu tak berapa kenal tu. Tu anda nak ayat ni.
Sebenarnya terjemah dia gini, aku melihat cop kenabian berada di atas belakang, enggak pundok kau beli kat belakang tu. Jadi hak ni dia sebut zahar. Zahar tu mana belakang. Tu belakang Rasulullah. Kalau pundak ni katif, hak tadi katifai Rasulullah tu baru pundak. Tapi belakang juga tu bahagian tu. Cumanya orang tak panggil. Jadi kalau sebut zuhur ni makna lebih luas. Belakang. Hak ni lah sebab dinamakan zuhur tu. Sebab zuhur tu ketika matahari betul-betul duduk atas belakang bumi. Tengah. Bentuknya seperti telur burung merpati. Jadi hak telur burung merpati ni banyak mana hadis kita jumpa. Bukan dalam sana ke hal lain pun. Tu perbanding ayatnya bulat sepobo, tidak bulat getel lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada riwayat yang ke-18. Wa bi qala hadatsana Abu Mus'ab al-Madini qala hadatsana Yusuf ibn al-Majishun an abih an Asim ibn Umar an Asim ibn Umar ibn Qatadah an jaddatihi Rumaithah qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات. Supaya yauma mata tu kena sambung, tak boleh yauma mata. Dia dalam bentuk idhafah juga tu sebenarnya, yauma mata. Kita kata idhafah wana kepada PA tu, tidak mudah fa'ilah kena ising. Tu dia ada perbincangannya tu. Ihtazza lahu 'arsyur rahman. Imam Nasa'i, Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Rumaithah. Rumaithah itulah nenek pada Asim tu. Nenek dia nama Rumaithah. Dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah. Lepas tu panjang tu. Kayak di Waqdas tu, kenapa hal? Sebab dari style kita Arab ni, bila dia Waqdas, kalau dulu tak ada dek pun tu. Tapi kita boleh tahu ni dia panggil jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah. Hak sebenarnya ayat dia sebenarnya gini. Ni kata terjemah kita tu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia pergi situ lalu tu. Jadi celah tu bila dia Waqdas tu, jalan istilah pengajian Arab dia panggil jumlah muqtaridah. Kata sisipan, kata celahan. Dia bukan nak ayat tu benar, ini ayat cerita lain. Cuma dia sebut sambil celah. Misalnya kita kata gini lah. Saya nak pergi Kota Baru, saya nak pergi Kota Baru. Dia saya nak pergi Kota Baru nak jumpa, tapi saya nak pergi Kota Baru. Ada roblok tu dia panggil celah tu. Dia nak ayat saya nak pergi Kota Baru nak jumpa orang ni, tapi dia ayat roblok. Tu belah-belah panggil belah-belah jalan ayat. Ni pun dia nak ayatnya, dia kata saya dengar Rasulullah bersabda untuk Sa'ad bin Mu'az ketika dia wafat, Arasy Ar-Rahman bergetar kerana kematian dia. Masa dia rayak tu, celah dia, masa dia dengar tu, dia kata seandainya aku mahu, maka kalau aku nak cium, nak kucuk cop kenabian yang berada di antara dua pundak, dua bahu Nabi SAW, kerana kedudukan aku waktu aku berdiri tu, pada waktu tu kedudukan aku ni sangat dekat dengan belakang Rasulullah. Dia sebenarnya tidak nak ayat tu, dia nak ayatnya Rasulullah bersabda, tapi masa tu dia kata aku duduk cacat, duduk alik belakang dekat mana, siapa aku nampak, kalau aku nak cium boleh cium. Tu dia nak ayatnya. Jadi perkataan Rumaithah Al-Ansariyah, seandainya aku mahu, aku boleh cium cok tersebut yang berada di antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa tu? Sebab aku dekat benar dengan dia yang duduk masa tu. Duduk pula posisi terai duduk belakang tu. Nampak. Jadi hak ni dia panggil kalimah sisifan. Kalau bahasa Arab panggil jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah. Yang menegaskan, jadi tujuan dia sebut ni walaupun sisipan, walaupun muqtaridah pun penting hak tu ayat. Sebab tu Imam
Tirmizi mari ni. Sebab apa? Sebab ada kata-kata yang menyebutkan tentang khatam itu. Tentang khatam itu. Nak ayatnya dia duduk terdekat benar, dia nak ayat hatu ya sebenarnya. Dalam kalimah ini juga ada penegasan makna bahawa ia benar-benar mendengar Nabi SAW, sebab kedudukan dia Nabi tu sangat dekat sehingga dia boleh nampak tu cok atas belakang Nabi tu. Tak kita kata Nabi ni pakai baju, bila dekat dah boleh jadi Nabi pakai baju putih, lepas tu rapat di kulit kain tu misalnya, jadi dia nampak sebab bukan Nabi tak pakai baju. Itu dia nak. Yang keduanya perkataan Rumaisah lagi, beliau bersabda, dia kata, jadi Nabi SAW bersabda kepada ni kalau kita nak tukar, bersabda berkenaan saat, atau lebih tepat lagi, sebab li tu untuk, tapi kepada pun boleh juga, sebab saat mati masa ni, bila dia mati kan, dia mati di masjid kan, dia mati di masjid, kena apa ni, anak panah, tak matilah darah tubik. Apa Nabi tak di masjid tu? Sebab Nabi boleh tengok sama dia 5 kali sehari, kita tengok bila lagi mai tengok dia. Apa dia ni orang besar, setahu mana lah sumbangnya saat Nabi berjaya bentuk kerajaan Madinah kerana dia tak, memang semua disebut gitu. 9 bulan paling lama, ada seorang kata 9 bulan dia pergi rumah-rumah masyarakat Ansar, rakyat semua masuk Islam. Akhir sekali 85 buah rumah masuk Islam. Bayangkanlah seorang masuk Islam pun pada dah masuk surga ni, Sa'ad bin Mu'az ni. Sebab tu bila dia mati bergegar tiang arash itu. Nak ayatnya kehebatan dia, atas apa? Atas jasa dia. Baik, jadi maksud dia sebut arash ar-Rahman bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az ni. Nak ayatnya kedudukan Sa'ad itu sangat agung, kedudukan yang sangat tinggi bagi sahabat yang mulia ni, di mana arash ar-Rahman sampai bergetar kerana kematian dia. Arash, padahalnya arash ni adalah makhluk Allah yang sangat besar, yang sangat agung lah, bahkan makhluk Allah yang paling besar dan paling luas mengikut gambaran dalam hadis. Dalam Al-Quran Allah menyifatkan ciri-ciri arash sebagai arash yang besar, yang agung, yang mulia. Arsyun karim, arash yang mulia. Tadi arsyun azim, kemudian ada juga sebuah arsyun karim, yakni arash yang mulia. Dan juga ada sebuah arsyun majid, arash yang mulia. Payah nanti mahum Melayu tu, mulia gitu lah. Maksudnya adalah luas. Arash ni adalah atap. Sehingga ulama banding ke Nabi sebut sebenarnya arash ni adalah bumbung makhluk dan merupakan makhluk yang paling tinggi. Oleh kerana itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Nabi kata, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah kepada Allah itu agar dimasukkan dalam syurga firdaus. Sebab apa tu? Sebab syurga firdaus ni syurga yang berada di tengah-tengah syurga. Mana syurga tu banyak, dia duduk tengah, tempat paling mulia lah. Setengah dari kita kata dia ni kawasan tanah tinggi, firdaus ni. Kalau orang sahu tanah tinggi, orang tanah sejuk tak, comel, udara pun lebih bersih. Lah syurga pun bentuk muka bumi gitu juga. Ni dia duduk tengah-tengah syurga firdaus ni, dan dia merupakan syurga yang paling tinggi. Itulah tanah tinggi. Di atas dia jadi bumbung pada syurga firdaus ni adalah arsyur rahman, arash Tuhan ar-Rahman. Cuba tengok 50 bawah tu hadis riwayat Bukhari, boleh rujuk lah kalau nak rujuk. Engkau popok kita ni banyak juga beli kitab syarah-syarah hadis, boleh tengok syarah 7423 tu. Antara hadis akhir ni. Baik, tak apalah, seterusnya di antara hadis-hadis yang menerangkan besarnya saiz ataupun ukuran arash adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar daripada Nabi SAW, bahawa Nabi bersabda. Ni pun ada, tak tahulah ana pun agak besar juga kesilapan dia tu terjemah. Tak apalah, sebut gitu tu untuk pengetahuan saja, bukan nak kau tak ada dia payah juga kita ni. Kalau dia tak ada terjemah dia ni, hanya ada lagi tu gini nak lagi dah tu. Cuba tengok
Mas samawatu sab'u wal ardun as-sab' indal kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falat wa inna fadla al-'arsy 'ala al-kursi ka fadli al-falati 'ala tilka al-halqah tu dia terjemah pelik. 7 langit dan 7 bumi jika dibandingkan dengan kursi, dengan kursi, kursi ni semua tu berada, tak apa, tengok sini. Tadi dia sebut alih atas, tadi minta Firdaus. Firdaus ni berada di bawah arash. Baik, 7 langit dan 7 bumi ni kalau kita nak banding dengan kursi, tak ubah seperti sekeping logam. Tu potong tu. Dia cincin pun boleh. Cuma kebanyakan ulama mengatakan ini gede ni subang, anting-anting. Anting-anting sobailah kelata kata. Yang dilempar di tengah-tengah pada pasir. Tengah pada pasir luas tu kita campurkan anting-anting kan kecil ya. Kalau besar satu ya, tak ada besar tu rebeh lingo tu. Biasanya anting ni kecil lah, pecincin lah lebih kurang saya dia tu. Kalau kamu lempar di tengah pada pasir, lagu tu seolah-olahnya pada pasir tu kursi. Jadi saiz bumi dengan langit digabungkan, kalau serupalah cincin dia letak pada pasir tu, nak ayat luahnya kursi tu, luah mana tu. Sedangkan kelebihan besarnya aras dibanding kursi, kalau tadi kursi luah dah semua pada pasir, letak cincin tengah, letak anting-anting tengah. Tetapi kursi dia kalau nak banding dengan aras, bagaikan pada pasir, tak seperti luahnya pada pasir dibanding dengan anting-anting tadi kot. Jadi mana kursi Allah tu serupa dengan anting-anting tadi. Kalau maknanya kalau dibanding dengan arah, serupalah anting-anting dengan pada pasir tadi juganya. Besarnya arah tu. Dah nak ayatnya besarnya arah ni, kalau langit bumi serupa anting-anting duduk tengah pada pasir. Mana pada pasir yang luah tu, itu adalah kursi. Kursi tu patut arah semua mana? Arahnya kalau nak banding dengan kursi tadi sepantai-antai tak dia duduk tengah pada pasir. Mana besar tu arah tu. Sebab tu dikatakan sakful alam. Orang panggil bumbung alam. Maksudnya bahawa langit-langit dan bumi-bumi semuanya jika dibandingkan dengan kursi hanyalah satu bentuk anting-anting yang dilempar di tengah-tengah pada pasir. Baik, sedangkan kursi kalau kita nak banding dengan arah lagu tu lah juga. Supaya anting-anting tadi lah. Mana besar mana tu arah tu. Siapa seolah-olah macam anting-anting ya. Kalau nak banding dengan arah tu. Padahal arah tadi supaya pada pasir kita letak anting-anting tu. Tu mana besar no ya. Hatulah kocok tu bila saat mati. Besar ni. Ni nak ayat kemuliaan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu asy-syahid, mati syahid tu sebab dia kesal daripada peperangan. Arasy yang agung tersebut bergoncang kerana kematian Sa'ad. Jadi goncangan tersebut berdasarkan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah goncangan yang hakiki, makna gerak sungguh, bukan kata kiasan tidak, bukan majazi tidak. Ni ahli sunnah ni maknanya pemahaman asal sahabat dia pergi bergerak goncang lagu mana supaya gempa bumi itulah. Gitulah. Tak seru tahu lah. Tu yang kita ni antara yang kemah-keming pegang salah ni. Sebab tu panjang dia orang ni. Panjang pula dia orang. Tak apalah. Jadi kalau kita pegang pendapat hak kata takwil tu, ini salah satu metod. Gitu saja. Sebab ana terima belaka. Cuma ana lebih sedar ni. Tak apalah. Sebab tu yang kita ni dia macam agak bahasa dia agak nampak tegas sikit. Kerah lah sikit. Kita ni tak boleh kerah langsung lah. No. Kita nak bagi masyarakat kita arah kita tak gabung. Dia kira gini, dia takwil tu dia kata gerak lagu mana besar ke ni. Lepas tu hak dia jaga tu dia pikul dia tu malaikat. Buat malaikat turut pikul, malaikat tu sana tu arah susah ni. Dia timur tu dalam kitab. Lepas tu mana besar ke Jibril? Sebab kalau kita tengok Sahih Jibril, Nabi tengok di kawasan Hira tu,
Besar ni lagi ni. Sebab dia pikul aras. Sebab Nabi nampak tu kaki duduk bumi, kepala duduk di ufuk langit ni. Berat mikir lagu tu, lepel lah. Bagai-bagai gaib lagu ni kan. Nah, kalau kita nak mikir lagu tu, dia akan menyebabkan pemikiran kita akan melampaui nas. Dia akan jadi lagu tu. Sebab kita nak cari nas, ada nas sebut selalu tu. Nak pergi lebih pada nas. Sedangkan perkara ni termasuk perkara yang diimani, bukan difikirkan. Tak payah fikir bagi lagu ni. Baik, kalau kita nak mikir lebih daripada nas sebut, dia akan jadi masalah. Sebab benda ni tak termasuk dalam benda perkara yang boleh dikiyah-kiyah. Tak termasuk. Bukan dalam bab tu. Gitulah Jadi kalau mengikut kaedah ahli sunnah, kena ingat ni ahli sunnah wal jamaah ni ahli sunnah hak asal dulu. Ahli sunnah hak asal dulu, bukan ahli sunnah dalam konteks Malaysia tidak. Kena sebut tu kan. Sebab 24 bulan ni, 21 bulan ini berapa ini? 17. Ada seminar besar. Nak kukuh ahli sunnah wal jamaah dalam versi Malaysia. Sok tidak. Di Kuala Lumpur, Sahalan. Anda tengok terkejut dalam ahli sunnah apa duk konteks Malaysia global. Ahli sunnah ni global seluruh dunia lah. Kau tu asalnya kau tidak jadi, itu jadi masalah. Sebab apa? Sesuatu yang luar kita nak sempitkan. Lepas tu kalau orang pertikar, contoh ahli sunnah wal jamaah gini dia buat ahli sunnah asal tidak gitu. Ahli sunnah asal ni Islam. Sebab tu ana bila ditanya ana kata bahaya, dia jadi punca masalah. Sebab ahli sunnah itulah agama Islam sebenarnya. Ahli sunnah ni bukan mazhab Islam, dia tu Islam. Apa yang Syiah nak? Biar anda sebut sikit. Syiah naknya supaya kita faham Islam, jadi katakan ya'lu wa la yu'la alaih tu, bawah dia tu dia ada mazhab. Mazhab tu lah mazhab ahli sunnah dan mazhab Syiah. Rebohlah kita kalau kena tu. Dia nak kita anggap ahli sunnah ni ASWJ ni lah. Tidak perlu daftar nama ni. Ahli sunnah wal jamaah ni sebenarnya dia tu Islam hak Nabi bawa. Kalau kita anggap dia tu mazhab, patut mana Islam? Siapa dia nak bahawa ahli sunnah dia anggap satu mazhab dalam Islam? Dia panggil mazhab akidah. Hak mazhab fiqh tu lain. Dia nak sebab apa? Sebab kalau bahasa Kelantan dia nak celih dia tu lah. Supaya kita faham dalam kepala Islam, patut pecah dua. Mazhab lah, mazhab akidah. Akidah ahli sunnah dengan akidah Syiah. Berat kita. Kalau faham tu hadirat kena ke dia. Sebab tu bagi anak dan kita kena tahu sejarah timbulnya ahli sunnah wal jamaah, kerana timbul masalah dulu. Timbul masalah. Orang duk persoalkan sunnah. Quran orang tak bertikar. Jadi benda-benda lagu tu bagi anak tak boleh. Jadi bila guna ahli sunnah jadi keliru, baik asal guna Islam lah. Ketika jadi masalah ni banyak ke ahli sunnah wal jamaah dalam versi Malaysia ni ke dia akidahnya pakai metod Asy'ariyah, dan dari segi fiqhnya fiqh mazhab Syafi'i. Lepas tu dari segi tasawuf Imam Ghazali. Tidak nyaya tu. Berat Lepas tu kalau kita nak pakai tasawuf apa ni sena wakal pun. Dia Nabi jami masuk surga ikut tasawuf dia. Nabi tak jami Imam Ghazali. Nak kata lagu mana? Dia balah lah kalau kecek tu tak. Dia tak akan kata hanya lebih Imam Ghazali sena wakal. Kalau dia kata lagu tu tak. Boleh mahal duku Terengganu. Paruk roti kejabi. Yang syuah beruk. Bahaya tu sebenarnya bagi anak bahaya. Buat satu program tu, anda tengok dia sebut terang dah versi Malaysia. Tu yang jadi masalah. Moga Islam ni dia seluruh rahmatan lil alamin, seluruh. Tu bahaya tu. Baik, tak apalah. Jadi apa yang anda tekan ke sini, anda sebut tu sebab kaedah ahli sunnah wal jamaah ni dalam masalah ni kaedah sunnah ni hak benar, hak seperti sahabat tu maksud dia nya. Dan dia ni bukan mazhab sebenarnya, adalah gonceng yang sebenar, bukan kata majah tidak. Misalnya majah ni gini, siapa pergi bergonceng tiap gonceng sungguh dak nak ayatnya lebih ya. Tidak gitu, bergonceng sungguh tapi nak ayat lebih juga, tapi bergonceng sungguh.
Berlaku gegaras ngoti. Baik. Kaedah ini juga jauh berbeza dengan metod ahli takwil. Dia wis lalu tu. Metod ahli takwil yang batil, dia wis pula. Sesak, wis lagi. Dalam kurungnya tu. Yang terlalu mendalam berbicara. Ni biarlah tukar tua dia dengar mana-mana. Ni ana tengok ni penterjemuh lebih-lebih ni. Ana tu cek tengok tu. Tengok buah dia sesak dia. Sedangkan batin ni iyalah batin tu makna palsu, sesak juga. Tapi dia takut tak payah dia buah le kurungnya. Sebab batin harap. Tak apalah kukuk mana pun bagi ana ni perbezaan ni perbezaan yang perlu kita tahu. Perlu kita tahu perbezaan. Dan kita kena ambil jalan sederhana, kita terima semua. Cuma ana lebih sedar ni lagi. Cuba kita tengok. Yang tanpa kita kata salah, tanpa kita kata sesak. Asy'ariyah tu. Kalau kata sesak Asy'ariyah berat juga. Lepas tu kena tahulah Asy'ariyah ni lagu mana. Supaya hak malah nak baca tu lah makalah tu. Tu Asy'ariyah mana. Lepas tu hak law ni Asy'ariyah mana. Dia ada proses, orang panggil apa? Perkembangan dia lah. Dia ada proses perkembangan dia. Sebab tu kena ikut tu hak malah nak sebut tu. Hak kata pakar tidak bertepat, tidak berarah. Allah wujud tanpa tepat tu, siapa dia guna istilah? Bahasa Asy'ariyah. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi kaedah ini jauh. Kaedah ahli sunnah jauh berbeza dengan metod-metod ahli ta'wil yang batil, yang terlalu mendalam berbicara tentang firman Allah dan sabda Rasulullah dengan tujuan menafikan nas-nas yang ada atau memalingkan, bukan meniadakan, menafikan nas-nas yang ada atau memalingkan maknanya dari makna yang asli yang benar dan yang sahih kepada makna yang tidak asal. Dia panggil majaz. Dan memilih makna-makna yang dipaksa-paksa, dia panggil takalluf. Duk nebeng nak supaya makna tu. Tu ya takwil tu, nebeng. Tu dia panggil takalluf. Para ahli takwil tersebut membuat-buat makna tersebut dengan mendakwa bahawa itulah yang Allah dan Rasul maksudkan. Sebab tu dalam kitab ulama tanya baik, kalau awak pakai makna bergetar di sini dengan makna tidak bergetar, cuma bergetar tu secara majaz nak ayat mulia, tapi tak bergetar pun, awak tahu mana Tuhan nak makna gitu? Sebab dia guna kalimah pun ihtazza. Kalimah ihtazza ni getar gerak tu lah, supaya gempa bumi tu. Dia kata tak boleh pakai makna. Sebab apa? Sebab dia tengok tak nak sabar besar ke 5 arah ni. Pelik semua. Itulah dia kata nak tahu belum benda tu, nak terima sajalah. Supaya Tuhan tua lagi ni tahu kok. Tahu ke dia turun rahmat, tidak turun Tuhan sendiri. Tu benda-benda gitu. Tapi kok mana pun bagian perkara tu tidak menjadi sesak kalau dia takwil pun. Masalah dia marah orang takwil tu jadi balah tu. Awak tak takwil sesak. Ni pula takwil tu sesak. Kita tengok terima berlaku. Anak gitulah. Tapi kena tengok jugalah kalau jenis dia Asy'ariyah ni pun ada juga ekstrim pun. Kena tengok juga. Sebab tu kita kena belajarlah. Sahabat wanita ni Rumaisah ni Sayyidah Rumaisah ni. Sahabiah lah. Tempatnya sahabiah lah. Kalau sahabatnya laki sahabiah. Yang ni sahabat perempuan. Dan sahabat-sahabat lain telah meriwayatkan hadis ni. Dan kaum salaf, yakni generasi awal Islam, saling menceritakan hadis ini tanpa perbincangan yang mendalam. Dah Tuhan kata gitu apa dia nak bincang secara mendalam supaya bab fiqh nak bincang akidah. Sampai memalingkan makna nas tersebut dari maknanya yang asal. Bergetar tu dalam bahasa Arab, getar sebab bumi nak tukar jadi makna lain. Ini adalah penjagaan Allah kepada salaf di kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah wasabiqunal awwalun, itulah di mana Allah menjauhkan mereka daripada memaklingkan makna yang asal. Kaedah yang mereka pegang, yakni salaf, adalah memahami nas-nas sebagaimana adanya dan mengimani isinya. Ni bab akidah ni. Kita bukan bicara bab fiqh ni. Sebagaimana yang diriwayatkan tanpa merubah dan meniadakannya, menafikannya. Juga tidak bertanya bagaimana ia atau memberikan contoh perbandingan tentangnya. Tak sah dalam gambaran akidah. Terima saja. Tanpa kita kaifiat ke dia lagu mana. Bila tanya payah menggambaran ni bagai yang perlu iman saja. Bukan beramal ni, tidak beramal ni.
Ini adalah kaedah Ahlus Sunnah dan merupakan kesungguhan mereka dalam masa. Hak inilah mereka tekankan untuk masyarakat zaman itu. Dah Tuhan kata kita gitulah. Tak perlu bincang, terima aje lah. Hak ni pula kata tak boleh nampak serupa. Kalau nak kira nampak serupa, bagi nampak serupa ni tak boleh pakar. Mendengar. Allah mendengar, kita mendengar. Lepas tu berpakar pula tu. Lepas tu tak usah pakar mendengar, apa nak pakar ke dia? Dia kata mendengar Allah tak serupa ya ni pun. Turun Allah tak serupa. Tangi Allah tak serupa. Maknanya kalau Allah mendengar, kita mendengar, tapi pendengaran Allah tak serupa kita, dia kembali pada ayat tu, laisa kamitsli syai'. Dia pergi situ. Kalau pergi situ selamat, tapi tak pergi situ. Nak pergi ke bahasa. Mau pergi ke bahasa. Letih ya? Tu sebenarnya. Lepas tu dia mula panah muka kalau orang tak serupa dia. Cuma macam kata kau pemajmukan tu takut kita tak faham pula. Mana ni tu? Cuba tengok nas tu. Mana ni? Arsyur Rahman tu, Arsyur Rahman. Maksud dia pemajmukan tu diidafatkan. Tu maksud dia nya. Arsyur Rahman kan arsy tu mudaf, ar-Rahmani mudafun ilaih. Jumlah tu susunan tu dia panggil susunan idafat. Susunan tarkib dia panggil tarkib idafi. Ada selagi tu dia panggil, kalau sifat mausuh dia panggil tarkib wasfi. Sifat mausuh ni antara mudhaf mudhaf ilaih dia panggil tarkib idafi dia panggil. Tarkib idafi ni sebab inilah rumah saya tu tarkib idafi. Kalau rumah yang cantik itu tarkib wasfi dia panggil. Tak boleh berhenti belakang tu. Jangan sebut ini rumah. Dia berhenti. Lepas tu saya. Tak boleh. Ini rumah saya. Itu cara baca dia. Ni pun gitu juga. Ni nak suruh faham maksud dia tu. Supaya juga ni ihtazzalahu arsyu ar-rahmani. Tak boleh. Tak boleh baca gitu. Ihtazzalahu arsyur rahman. Selalu dia kena wasal. Kalau wakah dalam Quran, wakah tengah gitu, wakah qabil. Tak boleh wakah gitu. Kalau tak ada nafas dia kena ulang balik. Dia tak boleh wakah pada mudhaf. Tak boleh wakah pada mudhaf. Baik. Jadi pemajmukan tu anak ayat takut tak faham pula. Jadi sandaran kata arash kepada ar-Rahman adalah dengan maksud memuliakan arah tersebut. Apa sebut arash ar-Rahman? Nak memuliakan arash. Untuk menerangkan keutamaan arash dan kedudukan arash yang tinggi. Bagaimana tidak mulia? Sebab arash itu adalah makhluk yang paling besar dan paling luas di kalangan makhluk-makhluk Allah. Paling luas. Siapa tak ada orang boleh naik lepas daripada tu. Nabi pergi setakat tu ya. Allah telah menciptakannya sebelum menciptakan makhluk lain. Tu maksud dianya. Takut tak faham pula dia. Allah telah menciptakannya dari sebelumnya. Maksudnya Allah menciptakan arah sebelum Allah ciptakan makhluk lain. Tidak ada. Dan Allah gunakan sebagai tempat dia bersemayam selepas dia pencipta langit dengan bumi. Menuju ke situ. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam kitabnya seperti firman Allah, Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arash. Ni agak-agak ni. Semayam. Dia dulu Tok Guru Mufti Besar Kelantan semua duduk sel lendik tu agak-agak tu. Allah duduk sel lendik atas arash. Sel lendik pula tu. Agak-agak gegok. Agak-agak gegok Tapi tidaklah bergetar arash tu. Agak-agak. Tok Guru sebut ni, anak dengar dia sebut. Dia kata ambo nak terjemahnya istawa. Dia bahasa sela agak bubuh lendik tu bahasa Kelantan. Tak ada apa pun. Tak ada gapo pun. Lepas tu lagu mana sela tu? Tak tahu. Sesuai dengan Tuhan. Gitu ya dia jawab mudah ya. Tapi pergi pas rumah tu. Apa tu? Menyamakan Allah. Tu sela lendik. Dia nampak sela lendik sepocik dia duduk tu. Tu jadi isu dia. Baik, seterusnya thumma stawa 'ala al-'arsy. Thumma stawa 'ala al-'arsy 'ala al-'arsy. Ar-Rahman mana huwa Ar-Rahman? Ada takdir tu. Ar-Rahman Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Ar-Rahman tu maknanya
Huwa Ar-Rahman. Huwa ada huwa. Huwa tu orang panggil apa dia? Mubtada lah. Ar-Rahman tu khabar. Dialah Tuhan Ar-Rahman. Orang Arab biasa dia buat tu. Lama kita kata salah bahagian. Sepatutnya summastawa 'alal 'arsyir rahmani. Buya tu lepeh pula tu. Patut dia letak dah tu salah tu. Dia tulis tu. Maknanya kali bukan sambung tu. Nak baca sambung tak apa, tak ada masalah. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada siapa yang lebih mengetahui tentang dia. Tanyalah tentang Ar-Rahman itu. Siapakah lebih mengetahui tentang dia? Mesti Nabi. Nabi sebut lagu mana? Nabi lebih tahu tentang Allah. Nabi bila dia cerita tentang Allah setakat mana dia guna? Dia guna lagu mana? Cuba ya. Nabi mentakrifkan Allah pada sahabat sehingga sahabat ni faham molek, sanggup mati kerana agama. Lagu mana Nabi mentakrifkan Allah? Takrif makna memperkenalkan Allah. Lagu mana? Supaya kita ni kau. Allahu Akbar. Tapi moleklah belajar baru tahu Tuhan ni ada tapi tidak bertempat dan tidak mengambil ruang. Yang ketiganya tidak ada arah, tak boleh nak sabit arah. Lapis kau. Tidak mengambil ruang ni tak ada. Sepon ni ambil ruang ni. Ambil ruang. Ni ruangnya dia panggil ni. Ruangnya bilik. Masuk dalam ni panggil mengambil ruangnya bilik. Tuhan tidak gitu. Baik, tak apalah. Pening dah tu sikit tu. Nah. Lepas tu Tuhan tidak bertempat. Lepas tu tak ada arah. Arah ni jenis arah. Dia panggil jihasitah dia panggil. Kalau dia ni bahasa falsafah lah tu, jihasitah, atas bawah. Kiri kanan belakang depan tu dia panggil arah 6 arah. Tak ada belakang. Sedekah kalau kita ngaji, kalau tak ada sifat lapar tadi, bahaya tu tak ada. Sifat bahaya tak ada ni tak boleh nak kata duduk mana. Tak boleh nak kata berada di tempat mana, tak boleh nak kata di hadapan, belakang, kiri kanan, tak boleh nak kata cek bahaya tu tak ada. Duk mana kau tu? Duk tepi demo. Boleh tak boleh ayat Tuhan gitu. Duk mana? Alih atas. Duk mana bawah? Duk mana depan belakang? Tak boleh nak ayat. Bahaya tak ada tu lagu tu. Hak tu jadi pening tu. Jadi apakah Nabi mentakrifkan Allah kepada sahabat lagu tu? Tak. Patut lagu mana? Supaya Quran, supaya kita baca. Mana lebih mudah? Ya? Kepada? Data. Banyak. Ni ada atas ni. Atas lagu mana? Wallahualam. Tapi dia ayat gitu. Jadi benda-benda gitulah. Tapi kena beringat segala anak pun malah dia kena mengaji itulah gitulah mudahnya senang. Kau tidak jadi bergelabuk tak ada gamuk. Maka bersemayam di atas arasy, Allah berada di atasnya dan tinggi darinya. Itu maksud bersemaya di atas arasy, berada di atasnya dan tinggi darinya. Berada mana arah tinggi, Allah bersemaya atas dia, makna Allah tinggi pada arasy. Memang dia beri makna gitu. Dia kata tak boleh tu supaya kita letak kitab. Bila kita letak kitab atas mari, mana kitab lebih tinggi pada mari. Supaya dengan makhluk tu. Berat lagu tu. Lepas tu nak ayat ke mana? Sebab itulah kalau kita tanya dia nak ayat geria benarnya. Hati jadi timbul. Dia nak ayat geria. Nak ayat tu ada ke tak? Kalau cara dia mau ayat tahu apa tak ada tu. Dia kata tu alam ada. Aku nak tu lah, aku nak alam ada tu. Adanya alam ini. Aku nak tu sebab Quran guna. Buat kaji tentang alam, tengok kebesaran alam, siapa cipta. Ada tu metod Quran bawa. Maka bersemayam di atas arasy, Allah berada di atasnya dan tinggi daripada arasy. Berada di atas dan tinggi tersebut sesuai dengan kemuliaan zat Allah dan kesemua dia. Dia kata tinggi lah ke mana? Sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan Tuhan. Ni dia ke tak apalah kita bacalah dia ayat ni. Barang siapa yang tidak berkeyakinan, sesiapa yang tidak berkeyakinan bahawa Allah Tuhan semesta alam tidak bersemayam di atas arasy dengan cara semayam yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya, maka ia harus memilih salah satu di antara dua akidah. Yang keyakinan yang sama-sama rosak. Maksud dia ni dua ni dia hari ni. Siapa dia tak percaya, tak yakin bahawa Allah bersemayam di atas arasy
dengan bentuk semayam yang sesuai dengan dia seperti dia sebut dalam Quran, maka orang tu wajib pilih akidah serupa dua buah ni, salah satu. Maknanya kedua-duanya tak serupa dengan Al-Quran sebut. Akidah pertama, dia berkeyakinan semoga Allah melindungi kita darinya, bahawa Allah berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Tidak keberat lagi daripada Allah bersemaya atas harah tu. Hak ni sebut Allah bersemaya atas harah, dia di mana-mana pun ada. Tidak berat lagi gitu. Sebab tu orang kata atas pucuknya ada ke tak? Ya, tak ada. Patah atas umbinya ada. Dah di mana-mana. Tapi orang kata Allah bersemaya atas harah, dia tak kata Allah ada atas pucuknya. Dia hanya kata Allah berada di atas harah. Apa tu sebab nas? Apa dia tak kata Allah berada di atas langit? Di atas langit pertama, langit kedua. Apa tak kata gitu? Sebab Allah tak sebut. No, ayatnya kita ni sebut tu Tuhan sekata dia sebut saja. Tapi bila dia kata Allah berada di mana-mana, ni mana pihak yang bantah lah. Ana sebut dia bukan nak bantah ayat, biar kita nampak sisi perbezaan tu. Lepas tu kita pilih lah mana, sebab ni method. Dia buat tu jumlah muqtaridah juga tu. Semoga Allah melindungi kita darinya, dari pendapat pertama ni, bahawa Allah, dia berkeyakinan bahawa Allah berada di mana-mana. Allah benar-benar maha tinggi daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Parut dia begitu. Tu kata celah juga, dua kali celah tu. Akidah ini adalah salah satu akidah yang paling rosak dan paling batil, kerana akidah ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Quran tak guna tu istilah Allah berada di mana-mana. Cuba mari soal Quran. Ni kata pokok tu ni ana tolong royak. Jangan mahu kana. Lama lepas ni dia ban kita pula dah. Kita nak tolong royak. Nak maruh-maruh tu kita ni lah. Kerana apa? Kan hak ni bertentangan dengan metod Al-Quran dan metod hadis, dan juga bercanggah dengan fitrah naluri alami manusia, bercanggah dengan ijma' dan akal hak sahab. Parut dia wipak tu. Tu hak pertama, Allah berada di mana-mana. Lemah juga. Anda dengar dalam internet Allah berada, maksudnya Allah ni tak serupa. Tak boleh gitu. Dia kata Allah tidak berada di mana-mana, ni maksudnya Allah tidak mengambil tempat. Sebab itulah kalau kita, jadi Allah duduk mana sebenarnya? Dan Allah tidak bertempat, tapi Allah berada di mana-mana. Berada di mana-mana apa maksud? Berada di mana-mana. Dia maksudnya. Cuba ya. Terbelik. Sebab itulah ulama kata dia, kalau ditanya ni dalam internet lah, Allah berada di mana-mana, maksudnya Allah tidak bertempat. Tu kata bercanggah tu. Pada kalau awak kata Allah tidak bertempat, awak kena sebut Allah tidak berada di mana-mana, baru dia tidak bercanggah. Tidak gitu ni. Cuba dengar balik bahasa di segi mati. Awak kata Allah tidak bertempat, enggak tempat. Bila kata tidak bertempat, maknanya di mana-mana pun tak ada lah. Tidak gitu kan? Tiba-tiba dia kata Allah berada di mana-mana, kan bercanggah tu. Sepatutnya kalau awak kata Allah tidak bertempat, Allah tidak berada di mana-mana. Tidak gitu kan? Kevening tu. Sebab tu tak usah gunalah kaedah tu. Kalau cuba bahaya ke kalau kita royak pada orang mu'allah baru masuk Islam, dia terima Islam dah, ngocak dah, nikah dah, dah sah nikah dia tu dah. Lepas tu kita nak ngajar marah tu pening dia. Aku masa sebelum tidak Islam tidak pening ni pun. Guna cara Quran lah mudahnya. Tu so, yang kedua, dia berkeyakinan semoga Allah melindungi kita dari sebut sama tu, takut salah ambil ni lah. Bahawa dia berkeyakinan bahawa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, serta tidak berada dalam alam, tidak mengambil ruang maksudnya. Sebab alam ni ruang. Dan tidak di luar alam. So lagi. Ana sebut ni tak sebut tu. Tidak di luar alam. Akidah ni sama saja menyatakan bahawa Allah tak ada. Supaya dia kata Allah tak ada tu. Bagi tak ada tu lagu siapa dalam alam pun tak ada, luar alam pun tak ada, tidak bertempat, kiri tak ada, kan tak ada. Ada ke bagi lagu tu? Dia kata Allah lagu tu. Boleh faham kata tu? Memang Allah ni kita tak boleh faham. Enggak serupa tadi lah. Lebih baik pakai Quran lah. Allah di atas ke mana tak tahu. Begitu mudah.
tak lawan Quran, tak bercanggah Quran, dan tidak ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Lebih baik itu lagi. Di dalam halal, luar halal pun tak ada. Bahaya berapa lagu tu? Bahaya ke kalau orang baru masuk Islam, dia kata bahaya berapa lagu ni? Tu heremo dia. Sudah. Baca ni tak nampak syama'il. Dia gini sebenarnya, dia tak segi asah dianya. Dia bila mari faham falsafah, bila kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, tak segi serupa tu, dia pergi makna tak serupa tu dia faham secara falsafah. Dia bukan faham tak sama tu dalam konteks Quran. Kalau dalam konteks Quran, bila tak sama hakikat. Misalnya kita tahu Allah mendengar, kita mendengar, Allah ada, kita ada. Apakah hakikat ada kita sama dengan hakikat? Tak. Cukup dah tu dalam Quran. Tak pening kepala. Ke pening kita. Nak ayat tak ada, siapa jadi tak ada? Siapa jadi tak ada sungguh? Dia nak ayat ada. Nak ayat Tuhan ni ada sungguh, siapa jadi tak ada sungguh? Lepas tu Allah Ta'ala tu ana 20 kali khatam kitab tu. Kita hak sebut benda tu. Kata faham kamu. Dia nak jawab tu dia akan apa gitu. Faham kamu. Dia kata tak dipaham. Bila tadi tu? Dah kata 20 kali khatam. Mana ngajar tu. Kata mak tak faham sebenarnya sengaja. Kata ada kau orang tanya tu tak ada. Cik tak faham. Tak ada seorang tanya. Tak ada tanya dengar. Tu sifat bagai faham kau sifat bagai tak faham. Tu orang panggil tak faham berada di mana-mana. No. Tu. Baiklah kan. Alasan takwil dia padahalnya bila Allah sebut kena pegang Allah tu. Lepas tu kita nak tak siri serupa dengan manusia, dia tak sama. Sama tu sama perkataan. Sama tu sama bahasa. Hakikat tidak sama. Maka sesuai dengan ayat tadi. Sesuai dengan ayat dan tidak menolak ayat Quran. Kan molek tu. Itulah. Itulah. Itu aja. Cuma mana tak saya sebut takut Dr. Uwi parut lagi. Sebab doktor ada lagi orang Uwi tu. Dia sebenarnya dah sebab tu bagi anak nak ngaji sifat 20 boleh sebab anak ngaji cara Quran habis dulu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi tu Maulana ngaji waktu dulu. Kita nampak Asy'ariyah. Gak sebelum waktu ngaji miskak berakidah ngaji lain lepas tu beramai bila ngaji tu Maulana mungkin dia ngaji pondok. Cuba tengok perbezaan. Baik, kalau hak ni kalau kita terima. Hak tu dia ambil hak awal dulu, hak awal selepas bahasa Asy'ari. Tak banyak sepelan ni. Dia kata lagi duk main sifat 20 sengerti. Wujud kidam bakak tu lah. Mukhalafatul hawadith apa semua sekali tu lah. Dia bincang ada ayat Quran sesat. Kedua 20 semua ada ayat Quran. Cuma cara bincang tu lah. Mana nak kata mana mudah faham. Lepas tu soal lagi kita kena pergi masa Nabi mengajar sahabat diguna kaedah ni ke? Tak ada. Guna kaedah tu terbukti berjaya. Lahir khaira ummatin ukhrijat linnas. Tu. Kita ni lahir ke dia? Lahir kata kau orang tak ada Tuhan. Kata Dr. Ju Tuhan dia tak serupa Tuhan kita. Kenapa? Dia tak terima sifat 20. Dia terima tauhid 3. Parok tu. Mana tu kesan ngaji akidah. Tak betul tu cara tu. Tak betul tu. Cuba tengok lagi. Tak habis lagi ni. Allah kena kita berhabis ni sikit lah. Sebab anak pun kena ada urusan. Kita berhabis sikit ni. Hak 19 kita baca minggu depan. Kedua-dua akidah ni didokong oleh orang-orang yang batil. Parut dia bukan sikit-sikit. Dan Allah menjaga ahlul haq, orang-orang yang tegak di atas kebenaran, dan orang-orang yang mengetahui kitabnya, sunnah nabinya dari kebatilan semacam ini. Kemudian mereka yang ni ahlul haq beriman dengan apa saja yang disebutkan dalam kitab Tuhan, kitab Allah mereka, dan yang terdapat dalam sunnah nabinya. Mereka meyakini bahawa Allah bersemayam di atas arah yang mulia dengan cara semayam yang sesuai dengan kemuliaannya dan kesempurnaan serta keagungannya. Tak ada sebut pun sama dengan makhluk. Jelas tu. Tak bercanggah dengan Quran. Lepas tu beriman juga dengan ayat laisa kamitsli syai'. Tu jelas. Gitu.
Patah hadiah ke-19 kita bincang minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk bab kita. Sebab tu nak kata dia pun tak boleh nak tahan sebab bila sebut Ar-Rahman tu lah. Kalau nak bincang tu tacok tu. Mana sipai mata tacok tu. Cok.